Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Merenung satu firman Allah Ta'ala di dalam Surah Ali Imran pada ayat yang ke-133 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan kepada syurga Allah yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat yang ringkas ini Allah Ta'ala mengingatkan sekalian hamba-hambanya agar sentiasa bersegera kembali di atas jalan keampunan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesegera yang mungkin. Kerana siapa yang tidak kembali kepada Allah di atas dunia ini, maka sudah pasti di akhirat kelak dia tidak akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Maka sesiapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah, maka dia mestilah hidup di atas jalan Allah dan mati di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sebahagian jalan untuk membawa kita kepada Allah adalah sentiasa bersegera berada di atas jalan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata ulama, menjadi kewajipan bagi setiap manusia yang mukallaf untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum minta ampun pada setiap dosa ni, tuan-tuan, adalah wajib. Bahkan barang siapa yang tidak suka minta ampun pada Allah, dia dikira sebagai manusia yang biadab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tak suka minta ampun pada Allah, dia dikira sebagai manusia yang derhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sealim apapun dia, walaupun dia banyak ilmu agama, tetap wajib minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menjadikan dalam diri setiap manusia ini ada satu perasaan fitrah yang Allah Ta'ala letak pada semua hati manusia, iaitu perasaan keinsafan dan ingin kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, perasaan berasa insaf nak balik pada Allah yang ada dalam diri kita ni adalah satu fitrah yang ada semua pada manusia. Tak kira dia ni beriman ataupun dia kufur pada Allah, orang kafir pun dia ada rasa nak balik pada Allah. Dalilnya, bagaimana Allah Ta'ala mendatangkan kisah manusia yang paling angkuh dan sombong yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran, iaitu Fir'aun. Fir'aun ni, tuan-tuan, kesombongannya melampaui batas akal manusia, sehingga namanya Allah Ta'ala petik dalam Quran. Kata ulama, mana-mana nama yang ada dalam Quran, dia sama ada dua je, tuan-tuan. Dia orang yang paling jahat, paling celaka, ataupun dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nama duduk dalam Quran. Dia macam nama kita, kalau masuk surat khabar, masuk TV3, masuk TV1, dia sama ada paling jahat, paling baik. Kalau setakat rasuah 2-3 ya, dah masuk TV. Kurang-kurang 2-30 ribu masuk TV. Kalau setakat ropok 2-30 ya, ropok kedai 2 ya, dah masuk TV. Dia kena ropok bank baru masuk TV. Jadi jahat tu. Jadi kalau nama ni, nama Allah petik dalam Quran, memang jahat sungguh. Kalau sombong tu bukan sombong biasa-biasa dah. Sombongnya kesombongan yang luar biasa. Seperti mana Allah Ta'ala petik nama Abu Lahab, tabat yada abi lahabin wa tabb. Allah Ta'ala sebut Abu Lahab, celaka kepada Abu Lahab, kerana tak ada orang yang berani mencelakakan Rasulullah di hadapan Rasulullah dengan tangannya sendiri. Kata Abu Lahab, celaka kau wahai Muhammad, mengimpun kami sebab kerana nak suruh beriman pada Allah. Maka Allah Ta'ala mencelakakan kedua-dua tangan Abu Lahab.
Jadi maknanya begitu nama orang yang Allah Ta'ala sebut kemuliaannya, di antaranya nama Maryam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kerana kemuliaan Maryam. Nama Luqman, nama Nabi-Nabi dan sebagainya disebut di dalam Quran kerana kemuliaan. Jadi kisah Fir'aun ni sombong yang luar biasa sehingga mengaku dirinya Tuhan. Dalam sejarah manusia ni tak ada orang yang berani mengaku diri dia Tuhan. Ayah Peng dia tak mengaku diri dia Tuhan. Ayah Peng dia mengaku dia wakil Tuhan. Tak. Ayah Peng dia tak mengaku diri dia Tuhan. Kalau tanya Ayah Peng, mengaku Tuhan ke? Tak. Dia kata dia wakil kerajaan langit. Tak. Itu Ayah Peng. Jadi hak mengaku Tuhan ni Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Disebut dalam Quran, kata-kata Fir'aun, aku Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tuhan yang paling agung. Jadi kesombongan Fir'aun ini melampaui batas. Sebab dengan kekuasaannya yang luar biasa, sungai Nil itu dikatakan mengalir di bawah istana Fir'aun. Jadi mana-mana rakyat yang sokong Fir'aun, maka dapatlah bantuan. Sungai itu dialirkan ke dalam kebun-kebun dia. Mana-mana rakyat yang tak sokong dia, maka dia akan sekat aliran sungai itu daripada mengalir ke dalam kebun-kebun rakyat dia. Jadi jenis kad bantuan ni zaman Fir'aun dah. Bukan zaman kita saja. Jadi kalau ada orang hari ni jenis suka sekat bantuan ke orang, anak-beranak Fir'aun. Dia jenis perangai anak-beranak. Ada kira daripada sesiapa pun kezaliman adalah satu benda yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi begitu Fir'aun. Tapi bagaimana Allah datangkan kisah Fir'aun bila mana saat Fir'aun nak mati, dalam surah Yunus disebut bagaimana saat ketika mana Fir'aun lemah di dalam laut mati ataupun laut merah. Maka apa kata-kata yang keluar daripada mulut Fir'aun, Allah rakamkan dalam surah Yunus. Ana minal muslimin. Hari ni aku berserah diri kepada Tuhan Musa AS. Maknanya dekat nak mati dah. Maka waktu dia lemah, nyawanya sudah sampai ke halkum, pintu taubatnya tertutup, lalu dia menyatakan ana minal muslimin. Hari ni aku muslim dah, aku Islam dah. Serah diri dah pada Allah Subhanahu wa taala. Bererti sesombong mana pun manusia ada perasaan nak balik pada Allah Subhanahu wa taala. Sombong macam Fir'aun pun rasa nak balik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja rakamkan kisah ini dalam Quran supaya bila kita baca Quran, kita akan jumpa ayat penyesalan orang yang pernah mengaku diri dia Tuhan, menyesal minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setara Fir'aun pun rebah tersungkur minta ampun pada Allah, kita hak sombong cak ayang ni apalah sangat. Tak kita ni sombong cak ayang, kita ni sombong kau orang surah, sombong kau orang sejik, sombong ketuk-tuk guru. Ni kita sombong cak ayang. Ni sombong ni siapa larat mengaku Tuhan, minta ampun dengan Allah. Jadi maka dengan sebab itu nak menunjukkan kepada kita setiap orang ni dia ada rasa nak balik pada Allah. Persoalannya dia sempat balik pada Allah sebelum ataupun selepas pintu taubat dia tertutup. Itu saja. Ada orang dia sempat balik beberapa hari sebelum dia mati, dia sempat balik pada Allah. Ada orang beberapa tahun sebelum dia mati, dia sempat balik pada Allah. Ada orang daripada kecil lagi, dia memang suka minta ampun pada Allah sampai dia mati dalam keadaan keampunan Allah. Tapi ada orang dia tidak sempat dengan keampunan Allah, dia hanya sempat minta ampun setelah berpindah ke alam barzakh, alam yang seterusnya. Jadi maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada manusia ini jalan keampunan ini cukup banyak. Supaya Allah Ta'ala nak manusia ni balik kepada Allah dalam keadaan sempat minta ampun pada Allah. Maka kata ulama, Allah sediakan dua jalan kepada kita untuk kita balik kepada keampunan Allah. Ada jalan yang disebut sebagai jalan fitrah, yang akan dilalui oleh semua manusia. Dia suka ke tak suka, dia akan kena lalu jalan fitrah yang Allah sengaja buat supaya dia berhentilah daripada berbuat dosa dan kembali kepada ketaatan, keampunan pada Allah Ta'ala. Kemudian ada jalan kedua yang disebut kata ulama, jalan ikhtiar, yang dia boleh pilih. Kalau dia berasa nak kepada keampunan Allah, dia pilih jalan ni. Dan kalau dia tidak berasa nak keampunan kepada Allah, dia tak payah pilih jalan tersebut. Jadi dua jalan ni
Kita nak tengok dan sama-sama kita renung pada malam yang mulia ini. Apakah dia dua jalan yang mengembalikan kita pada Allah? Yang sebenarnya Allah Ta'ala dah bentang jalan kepada kita supaya kita berhenti daripada dosa dan maksiat. Pertama kata ulama, Allah sediakan jalan fitrah untuk memberhentikan manusia daripada buat maksiat. Apa jalan fitrah yang akan dilalui oleh semua manusia? Iaitu fitrah Allah jadikan setiap manusia melalui jalan hidup menjadi semakin tua. Tua satu fitrah. Suka ke tak suka tetap jadi tua. Reda ke tak reda tetap jadi tua. Kaya tak kaya pun dia tetap jadi tua. Cocok obat ke tak cocok obat tetap jadi tua. Makan kacik Fatimah, makan Tokat Ali, siapa telang Tokat Ali, tua juga. Doa depan Kaabah, doa malam Lailatul Qadar, ya Allah jangan jadi aku tua, ya Allah, tua juga. Tidak ada orang yang boleh mengelakkan diri dia daripada menjadi tua. Maka sebab itu tak ada orang dia ni makin hari makin muda, makin hari makin muda, tiba-tiba jadi baby tu mati, tak ada. Takut orang Kapung Jaya ni ada, wallahualam. Tolong royak kalau ada. Setakat ni kita orang tak ada. Cumanya adalah orang yang Allah jadikan daripada kecil sampai dia mati dalam keadaan muda. Ada bukan tak ada. Tu pun sebab kerana nama dia muda. Tu dia lewat kira tu. Orang nama muda sama. Ada orang nama muda sih. Dia orang nama muda ni saya tak perasan orang Terengganu ramai nama muda. Saya kuliah KL pun. Ada seorang ustaz nama ustaz muda. Terengganu kau. Tanya saya ustaz duduk Terengganu juga. Ada seorang jemaah saya di Subang Jaya. Saya tanya ada nama muda ke dalam ni? Kata ada nama muda. Haji orang mana? Terengganu. Terengganu ustaz. Dia jaga orang nama muda ni orang Negeri Sembilan. Orang nama muda orang Sabah ada. Biasa orang Terengganu nama. Tu nama je lah muda, hakikat tua jugalah. Dia orang nama muda ni muda sampai ke mati. Kalau nak comel lagi, nama baby tu. Umur 90 pun orang panggil baby lagi. Jadi nama hakikat tua tak boleh elok. Tidak ada siapa yang boleh mengelak menjadi tua. Dah apa Allah Ta'ala buat kita tua. Dakkah Allah Ta'ala tak boleh buat kita ni muda sama? Boleh. Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadi. Boleh Allah Ta'ala nak buat umur kita sampai setakat 30 je. Hidup 80 tahun, 30 je. Mati 30, hidup 30, mati 30. Semua mati dengan usia umur yang sama. 30 tahun saja. Allah Ta'ala boleh buat. Dah tu pasal apa Allah Ta'ala buat juga tua? Kata ulama, kalau Allah Ta'ala tak buat kita ni tua, mati dalam keadaan muda mati. Muda mati. Muda mati. Tak tua-tua. Agak-agak berapa ramai orang yang mati dalam keadaan sempat dia minta ampun pada Allah. Tak ramai. Ramai pasal apa? Galik kebiasaan orang muda jauh dengan Allah. Kebiasaan. Bukan semua. Kebiasaan. Galiknya begitu. Tua baru banyak. Mari surah, mari dengar. Baru banyak untuk bertaubat. Qadha semayang, qadha puasa. Bila dah jadi tua. Sebab apa jadi gitu? Sebab disebut kata ulama. Nikmat terkumpul paling banyak pada usia kita muda. Nikmat ni paling banyak terkumpul masa muda. Ada orang kata kemuncak nikmat itu pada usia 40 tahun. Kemuncak usia tu 40 tahun. Baru ni terbaca dalam internet, dia buat kajian kemuncak seorang itu, orang puan jadi lawa, orang lelaki jadi smart pada usia 40 tahun. Lepas 40 tahun tu dah ada dah. Jadi macam saya ni dah apa smart mana lagi lah. Bahasa dah apa lagi 40 tahun. Jadi maknanya nak katanya kemuncak satu nikmat itu Allah Ta'ala tarik lepas pada usia 40 tahun mari macam-macam nyakit. Cimani, darah tinggi, buah pinggang ada berlaku. Jadi maka dengan sebab itu Allah Ta'ala sengaja buat. Sebab itu ramai orang yang lalai dengan nikmat Allah adalah orang muda. Sebab nikmat banyak terkumpul pada usia. Dan bila orang ni jadi tua, Allah Ta'ala tarik nikmat sikit demi sikit supaya tidak lalai dengan nikmat Allah. Sebab tu tak salah guna nikmat Allah, tapi jangan guna nikmat Allah pada jalan iaitu maksiat kepada Allah. Tengok orang muda Allah Ta'ala beri nikmat kudrat yang kuat. Dia boleh kerja 2-3 kerja sehari boleh buat. Pagi masuk jabat, petang balik kerja, malam jual burger pula depan rumah. Tengah malam pula jual bandar pula. 2-3 kerja boleh buat. Salah ke? Tak salah.
Cuma hak salah pergi kerja lalu tepi SKJ, balik kerja lalu tepi surat SKJ, tak rajin singgah pun surat. Dahi tak rajin sujud pada Allah, sombong ni daripada Allah. Singgah juga, singgah pergi Jambang. Ingat tanda orang barangkali surah kita ni. Jadi maka dengan sebab itu singgah pergi Jambang, singgah semayang tak rajin. Balik rumah tak rajin semayang. Sombong dia pada Allah, guna kudrat Allah, cari makan guna kudrat Allah. Guna iaitu setiap sendi yang Allah berikan padanya 360 sendi pada setiap jasad manusia, dia guna sendi Allah cari makan, tetapi dahinya tidak pernah sujud pada Allah. Allah nak ajar orang yang macam ni biadab dengan Allah ni, lupa daratan, Allah Ta'ala tarik nikmat kudrat dia. Bila dia tua, Allah Ta'ala tarik kudrat dia. Daripada boleh buat kerja, tak boleh buat kerja langsung. Daripada jalan molek-molek ada gagah, kena pampah naik tangga surat. Waktu itu baru dia sedar, rupanya selama ini kudrat adalah milik Allah. Gitu juga ada orang Allah Ta'ala berikan nikmat yang besar terkumpul pada orang muda, nikmat nafsu yang sangat kuat. Dan Allah Ta'ala tarik nikmat nafsu ni bila kita makin tua. Tarik, makin lama makin lemah, makin lama makin lemah nafsu kita. Nafsu kuat ada pada orang muda, antaranya nafsu makan yang kuat ada pada orang muda. Orang muda nafsu makan dia kuat, dia dengar kedai viral mana, pergi belaka. Patang dengar kedai viral, pergi belaka. Jauh setara mana pun tak pun. Duduk cuka sarapan di nasi dagang atas tu. Jauh sarapan pagi, balik semula. Maknanya semata-mata makan pagi, rentah daerah pun tak ada masalah. Sebab apa? Nafsu makan. Dia nafsu makan yang orang sanggup, rentah negeri, getah daerah pun orang sanggup kerana nafsu makan. Ini kalau bab nafsu makan orang sanggup. Saya jemaah saya di kota Damansara. Sudah kuliah subuh saya tanya, dia orang Kelantan. Saya kata, "Dok, abang biasa mari Terengganu?" Dia kata, "Biasa Ustaz. Ni Raja Cina baru ni." Dia kata, "Mari sewa kat Dungu 2 hari 1 malam, sewa chalet." Saya kata, "Pergi jalan mana?" "Tak pergi jalan mana Ustaz? Nak makan nasi dagang pupuh dengan daun pisang." Dia kata. Saya kata, "Nengu saya, nak makan nasi dagang saja, saya buat chalet." "Oh Ustaz," dia kata, "sini payah nasi dagang buku daun pisang." Situ dia kata memang biasa dia pergi. Pasal dulu dia buat site dekat Dungu, dia kata. Dia kerja site dekat Dungu. Jadi pagi-pagi dia akan beli borong dekat kedai-kedai tu, borong 10 buku, kedai ni 8 buku, kedai ni sikit borong. Hot tu kan makan nasi dagang tu pagi, tengah hari sampai ke malam nasi dagang. Orang Padang pun. Dak munasabah dah, kan daripada KL makan sebuku. Dia buku, dia borong dia makan. Saya pun jadi kejut, ada juga orang pesen gini. Jadi nak kata merentah negeri orang sanggup. Sebab kebanyakan saya tanya kalau mari Terengganu makan. Bukan nak pergi mana pun, nak makan saja. Jadi begitu keadaan, ada orang dia sanggup. Kalau bab nafsu makan yang orang sanggup beratur. Bab nafsu makan jangan. Sejam beratur pun tak ada masalah. Kalau bab beratur. Pasal apa? Kerana tunggu untuk makan yang orang sanggup. Tapi kalau bab kuliah, Ustaz lambat 9 minit, membawa balik lalu. Ada kuliah awak lah ni. Kalau bab kuliah, dia kira sikit. Kalau bab makan, dia tak kira. Kalau nasi dagang atas tu, belah kampung saya duduk di Undang, di Payung. Atas tu dekat lah. Nak tapak tahfiz saya tu di atas tu. Jadi biasalah. Penuh tuan-tuan beratur. Lepas ni dia ada rela pula jaga ni. Lepas tu dia sedia payung pula lagi. Siapa-siapa panah beratur boleh ambil payung free. Tak semula kau balik, tak semula. Jadi maknanya nak kata terlampau ramai. Jadi begitu keadaan. Orang sanggup kerana untuk urusan nafsu ni orang sanggup, tak ada masalah. Jadi maka dengan sebab itu sehingga kalau yang terlampau kaya, nafsu makan dia ni siapa larat pergi keluar negara pun sanggup. Ada orang bila terlampau kaya. Terlampau kaya, restoran, tangga restoran mana dia kata tak pernah jejak. Cuba sebut Jepun, China, Hong Kong. Dia kata jejak belaka dah. Tetapi tangga rumah Allah, depan tangga rumah dia tak boleh jejak. Alangkah celakanya dia hidup di atas muka bumi Allah. Kepada siapa dia ingin bertuhankan, pada nafsu dia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan bila kita makin tua, nafsu makan Allah Taala jadi lemah. Tak berapa sungguh pada usia muda, umur 60 70, anak ajak ayah pergi kedai ikan bakar, lama nak makan ikan bakar sekali. Ayah dia kata tak apa, buku sudah
Dia tak sungguh mana waktu dia dah tua. Walaupun dulu dia ketua pemuda Lepak Kedah. Jadi begitu keadaan dia. Allah Ta'ala buat sengaja dilemahkan nafsu kita. Supaya apa? Kamu jangan sibuk darah sampai mati sibuk darah lagi. Itu mudah bahasa ni. Kadang-kadang orang sibuk dengan makan. Sampai larat maknanya mati pun nak sibuk dengan makan. Begitulah juga saat Allah Ta'ala jadikan begitu tua adalah sebagai peluang untuk kembali pada Allah. Kata ulama, tua Allah Ta'ala tutup pintu-pintu dunia. Tua ni Allah Ta'ala tutup pintu dunia. Banyak pintu dunia yang kita buat waktu muda, Allah Ta'ala tutup pada waktu tua. Pada waktu muda, ya kita ni suka jogging, naik bukit. Tua dah naik bukit dah. Naik bukit wan dah sakit lutut. Dah. Waktu muda kita ni suka lepak kedah. Bila tua dah lepak dah, dia kata dah nak lepak dah Ustaz. Kawan-kawan mati belaka dah. Best saya seorang je tinggal. Jadi nak lepak pun dah semangat dah. Jadi Allah Ta'ala tutup banyak pintu-pintu maksiat bila mana kita ni dah jadi tua. Maka sebab itu kata ulama sebenarnya tua ni satu nikmat. Nikmat sebab apa? Nikmat Allah Ta'ala dah bukakan satu jalan akhirat yang mudah untuk kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu rugi orang yang bila makin tua makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kisah sahabat saya dicerita. Sebab bila ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, tua ni Allah Ta'ala nak hinakan saya ke? Saya kata, dok, saya kata tua ni bukan Allah Ta'ala nak hinakan kita. Tetapi tua adalah satu peluang Allah Ta'ala nak buka jalan kebaikan pada kita supaya kita balik pada Allah, sempat bertaubat pada Allah Ta'ala. Ada seorang makcik ni puan. Dia ngaji Quran dengan sahabat saya. Sahabat saya ni dia buka kelas muslimat, kelas Quran muslimat. Jadi makcik ni umur 50 tahun lebih. Dia ni tak pandai sungguh baca Quran. Kata sahabat saya ni sekali dia mengaji surah Fatihah, satu ayat tu dah ulang ayat sama. Bukan sesurah, seayat je. Memang tak pandai sungguh. Satu hari dia duduk dalam kelas seorang diri, makcik ni. Dia ambil Quran, dia cium setiap helaian muka surat daripada atas sampai bawah. Belek surah Baqarah, cium daripada atas sampai bawah. Dalam keadaan dia menangis. Dia duduk seorang diri. Jadi sahabat saya pun tegur. Pasal apa makcik? Siapa larat cium Quran, menangis ke diri. Jadi kata makcik, dia kata, Ustaz, saya bila buka Quran ni nak buat kenapa saya tak tahu, saya kata. Saya ni Ustaz bukan saya tak pernah baca Quran, belajar Quran pun tak pernah, dia kata. Tuan, benda ni benda biasa. Kalau di bandar-bandar pun benda ni benda biasa. Ada orang ni waktu muda pakai seluar pendek, orang puang. Jadi makna bila tua dia mari menyesal. Mari menyesal nak belajar Quran, nak belajar agama ni benda biasa. Allah Ta'ala jadikan begitu bila Allah sayang kepada hamba ni. Jadi dia kata makcik ni, dia kata, Ustaz, saya bila buka Quran, saya nak sebut satu huruf pun saya tak pandai, dia kata. Jadi hak saya boleh buat, saya cium ni harap-harap Allah ampun dosa kejahilan saya pada setiap huruf yang saya tak tahu. Sehinggalah satu hari, sebelum sahabat saya ni ada urusan beberapa hari di luar negeri, makcik ni mari jumpa dia. Dia kata, Ustaz, boleh tak ajar makcik ni kata surah Fatihah daripada ayat awal sampai habis sebelum Ustaz pergi ke luar negeri ni seminggu Ustaz. Jadi nak bacalah surah Fatihah daripada ayat awal sampai habis. Kata sahabat saya, boleh, tak ada masalah. Balik daripada urusan seminggu, balik ke rumah dia. Balik ke Terengganu semula. Dia masuk kelas Quran macam biasa. Makcik yang biasa mengaji dengan dia ni tak ada. Tanya kawan dia, mana pergi makcik yang biasa ngaji dengan dia, kata lah, Ustaz tak tahu lagi ke Ustaz? Meninggal dah Ustaz? Tak ada dah. Ngadak Allah buat selama-lamanya. Tapi kami ni Ustaz cemburu sungguh kematian ni. Diceritakan oleh suami dia sendiri pada hari Jumaat. Pagi Jumaat sebelum subuh, suami dia ni bangun untuk siap semayang subuh di masjid. Dia tengok isteri dia ni tengah semayang sunat dah. Suami dia bangun tengok isteri semayang sunat dah. Jadi suami dia pun pergi siap-siap pergi masjid, tinggal isteri dia tengah semayang. Balik daripada semayang subuh berjemaah di masjid, tengok bini dia tak siap lagi semayang. Sujud yang begitu lama. Jadi suami dia rasa pelik, tak siap lagi semayang. Dia pun gerakkan isteri dia dalam keadaan sujud tadi. Isteri dia rebah ke tepi, tangan tengah peluk Quran. Rupanya dia dah meninggal saat dan ketika itu. Allah. Meninggal pagi Jumaat, saat yang baik, dalam keadaan yang baik. Sempat baca surah Fatihah je.
Dia sebab apa jadi begitu tuan-tuan? Sebab kuasa taubat di hujung usia. Sebab tu tak ada siapa yang boleh beri jaminan mati dia macam mana lagi. Maka dengan sebab itu, tua adalah jalan Allah Ta'ala nak balik kita pada Allah. Tapi walaupun begitu, kata ulama, ada orang tua dia tak jumpa jalan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dalam hidup manusia ni fitrahnya adalah dia akan melalui jalan kematian. Mati ni satu fitrah. Mati ni satu fitrah yang tidak boleh dielak oleh sesiapa pun. Sekaya apa pun manusia, dia tidak boleh melewatkan sesaat kematian. Dia raja dunia, dia pemegang presiden dunia, dia tidak boleh melambatkan sesaat kematian yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dia lahir lagi. Allah Ta'ala menetapkan kematian seseorang sejak dia di alam kandungan lagi. Maka kematiannya tidak akan boleh diubah walaupun sebanyak apapun kuasa yang dimiliki. Jadi kematian adalah satu fitrah. Makanlah ubat banyak macam mana pun, mati tetap akan mati. Jogginglah macam mana sekalipun, tetap akan mati. Sebab tu kita jangan melampau dalam urusan jaga makna bersenang ni, jangan melampau sangat. Baru ni meninggal, balik pada jogging, mati. Dah nak mandi lagi, mati dah. Jadi sebab itu kita ni dalam urusan dunia jangan melampau. Kerana satu saat kita ada urusan akhirat kita. Maka dengan sebab itu kematian ini, kata Allah dalam suratul Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala yang buat kematian. Mati ni makhluk Allah. Bererti mati ni kalau Allah Ta'ala tak mau buat, boleh, tak ada masalah. Tak mustahil bagi Allah. Cuma pasal apa Allah Ta'ala buat kematian? Hidup manusia ni dia ada mati juga kok mana pun. Kerana Allah Ta'ala nak supaya manusia ini menzahirkan siapa yang terbaik amalannya. Kata ulama, kalau Allah Ta'ala tak buat manusia ni mati, hidup kita ni selama-lamanya di dunia tak mati-mati, agak-agak berapa ramai hak mari semayang malam ni. Tak mari semayang langsung. Saya pun tak mari ngajar malam ni. Kalau tak kerana tak mati, baik pergi ropok bank. Dah. Baik pergi buat maksiat. Jadi kerana apa? Kerana barang tak mati, jadi buat kenapa semayang? Buat kenapa kita jadi baik kalau kerana tak mati? Jadi kerana sebab mati kita mari juga dengar ni. Kerana mati kita mari semayang berjemaah. Kerana mati kita berzikir, berselawat, beristighfar, baca Quran. Kerana kita sedar hakikat kita akan mati. Dan mati akan menyentak kehidupan dunia kita dengan begitu mengejut. Ni mati ni dia mari dalam keadaan mengejut. Maka dengan sebab itu tidak ada siapa yang boleh mengelakkan dirinya untuk tidak mati. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam satu kitab dia menasihatkan kepada anak murid dia dengan satu kata-kata, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hati kamu. Mu nak hidup lagu mana ikut pandanganmu lah. Nak ambil semayang, tak ambil puasa, nak bahar Rasulullah, nak zalim ke orang, hiduplah sesuka hati kamu. Fa innaka mayyitun, satu saat kamu akan mati. Jadi sebab tu kita nak sombong macam mana, kita akan mati lagi. Allah sombong, kita boleh jawatan sekejap je sombong dah. Baru pegang jawatan sikit sombong dah. Nak jumpa appointment. Dah. Waktu tak ada jawatan, oleh ada sembang kedah. Tai-tai ada jawatan, sombong kita. Dah mati ke pegang jawatan? Mati. Maka dengan sebab itu, mu nak hidup lagu mana, kamu akan mati. Jadi maka dengan sebab itu tidak ada manusia dia boleh mengelakkan kematian dalam hidup. Allah buat mati supaya manusia berhentilah daripada berbuat dosa. Maka dalam banyak-banyak Quran, ayat Quran antaranya ayat yang kita baca suratul Mulk tadi. Ulama mentafsirkan sebab apa Allah Ta'ala menyebut alladzi khalaqal maut. Allah Ta'ala sebut mati dahulu sebelum kehidupan. Kerana kata ulama, barang mati adalah barang yang tidak suka dipercakapkan oleh manusia. Mati ni benda orang tak suka sembang sekali. Sebab tu Allah Ta'ala sebut mati dulu, kata ulama. Sedangkan kita hidup dulu baru mati. Sebab apa Allah Ta'ala sebut mati dulu? Salah satu tafsiran ulama, kerana mati ni adalah benda yang orang tak suka bercakap. Tak ada orang suka sembang kedai kopi bab mati, tak ada. Dia warna siapa larak 2-3 pagi dia alik rumah pergi sembang bab kenapa kedai kopi. Dia kata tak ada kenapa sembang bab sakaratul maut malam ni. Ada malang sembang bab pintu-pintu neraka dia kata.
Jadi malam ni sembang bab sakaratul tadab. Dia sembang bab bisnes, ada dia bab dunia, bab bola. Itu sembang. Bab mati tak ada orang suka sembang. Sebab tu mana-mana majlis yang banyak mengingatkan kematian, tempat itulah paling orang tak suka pergi sekali. Mana? Rumah Allah. Ni masjid kita, surau kita ni. Surau kita banyak cari sekali bab mati atau malam bab mati dah. Kata Ustaz Omar mari berapa bulan lepas rasa cakap bab mati dah, dia kata. Malam ni bab mati lagi. Nak malam, esok Ustaz mari kuliah bab mati pula. Jadi setiap hari cakap bab mati. Masjid surau banyak cakap bab mati. Sebab itu masjid surau paling tepat, yang paling orang tak suka nak mari. Jadi SKJ ni kalau nak ramai orang mari kuliah, dia kena tukar tajuk. Kuliah maghrib malam ni tajuk menjadi jutawan tanpa modal. Orang kejut lalu. Lagu mana boleh jadi jutawan tanpa modal? Ni tajuk kursus pengurusan jenazah. Tengok tajuk dah orang senang pergi dah. Jadi maka dengan sebab itu orang akan mari. Kalau bab kita orang mari. Kena tiket pun orang sanggup masuk. Sebab tu kalau bab dunia ni bayar tiket orang sanggup masuk. Bayar tiket. Kalau bab dunia orang sanggup masuk. Tengok baru ni malam Jumaat baru ni konsert Billie Eilish di Kuala Lumpur. Saya tak kenal kok siapa dia ni. Tapi sebab orang duk ada malam Jumaat konsert Billie Eilish ni tuan-tuan, dia ni perempuan pakaian menjolok mata buat konsert di Kuala Lumpur. Kalau dia buat konsert di luar negara memang mulut dia memang mencarut. Ni dia penyokong LGBT Billie Eilish ni. Tapi satu tiket dia tuan-tuan tahu berapa? Paling cak ayam 308 ya. Paling cak ayam. Sah depan, bukan ada sah depan sangat pun. Hak duduk depan sikit 598 ya. Ni ada berita dalam. Tulis taik je. Harga tiket Billie Eilish. Tubik selalu. 598 hak duduk jauh. Nak duduk depan Billie Eilish, tak tahu berapa ya kena bayar. Jadi siapa begitu? Konsert pukul 8 malam kalau silap. Konsert malam pukul 10 pagi beratur dah. Dengan bekal. Allah wa'iyahzubillah. Nak kata dahsyat. Dah konsert tu cakap bab kenapa? Lagu Bila Israel ke? Dah. Dia konsert yang menjauhkan manusia daripada mengingati mati. Atau orang suka mari. Dia nak kata 25,000 yang datang ke konsert dia. Ini dalam akhbar lah. Saya ambil ni berita daripada surat khabar. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan. Dia kalau barang-barang gini orang sanggup masuk. Bayar tiket pun tak apa. Jadi sebab itu barang akhirat ni kalau free pun orang tak boleh mari. Tak. Kalau buat makan ramai sikit. Tak. Ada makan tak malam ni? Tak. PKP Ustaz tak buat makan. Covid lah ni kat kurang dah buat makan. Jadi maka dengan sebab itu nak kata begitulah hakikat kematian. Maka siapa yang banyak mengingati mati, maka orang ini akan banyaklah berhenti daripada berbuat dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni kena banyak ziarah kematian biar lembut sikit hati. Tuan-tuan, kalau kita ziarah mati, tuan-tuan pandang dan tataklah jenazah mayat itu. Sebab apa bila kita tengok mayat ni, kita akan mula renung, Allah, mu ni dulu sayang aku. Mu ni dulu sekelah dengan aku. Mu ni dulu main sekali dengan aku ni. Tapi kamu telah mendahului satu alam yang kamu tidak lagi boleh beramal dan bertaubat, sedangkan aku masih lagi ada peluang bertaubat dan beramal. Tuan, mati akan menyebabkan kita ini akan rasa nak berhenti daripada berbuat dosa. Nak berhenti daripada berbuat maksiat kepada Allah. Seorang warden penjara, dia cerita pengalaman dia jaga seorang banduan yang dihukum gantung sampai mati. Banduan akhir. Jadi banduan akhir ni tuan-tuan, sehinggalah direkahkan cerita. Jadi banduan akhir, dia ni adalah banduan yang akan dihukum gantung sampai mati. Bila mahkamah telah putuskan bila tarikh dia akan digantungkan, maka pada malam yang terakhir, malam sebelum dia kena gantung esok, jadi ada seorang banduan ni dia minta supaya dia dibawa ke tali gantung keesokan pagi dalam keadaan dia tengah sembahyang. Itu saja permintaannya. Dia tambah permintaan yang lain, melainkan dibawa pergi ke tali gantung dalam keadaan dia tengah sembahyang. Kita ni pernah masuk dalam surat khabar beberapa tahun yang lalu. Jadi boleh beres, tak ada masalah. Malam tersebut kata warden penjara ni,
Kerja dia semayang. Allah, esok nak mati tak akan boleh tidur lagi. Kerja dia semayang, lepas wisalam bangun semayang, lepas wisalam bangun semayang, sehinggalah dia sujud yang terakhir yang begitu lama dalam keadaan wadang ni, dia kata kena ambil juga. Kalau dah ambil lambat tak boleh nak tunggu dia ni siap semayang, kena ambil juga dalam keadaan macam mana sekalipun. Dia tengah semayang, wadang ni pun ambil, bawa ke tali gantung, dia tutup kepala muka dia ni, dan waktu tu dia tak boleh nak berjalan dah, kena seret. Tak, seorang pegang kiri kanan, seret dia ke tali gantung. Lepas tu digantung, letak di tali gantung. Kata warden ni yang menyaksikan peristiwa banduan ni digantung, dia kata waktu kena gantung tak lepas sikit, macam gantung anak patung. Sehingga lama dia lock sikit, kemudian dia pun buka tali tadi. Dalam keadaan dia kata lidah banduan ni tidak menjelit. Biasa dia kata lidah banduan dia akan menjelit, dia kata. Bila gantung ni biasa lidah akan terjelit, tapi banduan ni lidah tak menjelit dan tangannya masih menggenggam kemas tasbih. Rupa-rupanya mereka kata dia telah meninggal sebelum dia gantung lagi waktu tengah semayang rupanya. Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebab apa jadi begitu? Kerana dia tahu nak mati bila. Kita hari ni boleh suka, boleh ngumpat orang, boleh sebar aib orang, boleh lebang orang, boleh lebang piti orang nak pergi haji. Sebab apa? Sebab kita dah tahu kita mati bila. Kalau kita diberitahu tarikh sekian-sekian kita akan mati, raya tahun ni, raya tahun depan kita dakdang, bulan 3, sebelum bulan 3 kita akan mati. Hari ni berhenti dah kerja, hari ni duduk zikir, istighfar, selawat, bayar hutang orang, minta maaf dengan orang dan sebagainya. Maka dengan sebab itu mati ni akan menyebabkan seorang ini akan minta keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam banjir di Kuala Langat, Hulu Langat baru ni, bagaimana sahabat saya dia tolong mangsa banjir ni. Jadi seorang mangsa banjir dia kongsi peristiwa dia duduk di atas bumbung rumah dia. Dia kata, ustaz, waktu tu dia kata tengah air besar ni, dia kata dia duduk atas tak ni dengan beberapa buah keluarga yang lain. Tiba-tiba air laju ni balok mari hempak rumah dia, lekuk, bergegar rumah. Waktu tu dia kata minta maaf lalu dengan orang di atas tak. Minta maaf belaka, dia kata minta maaf, dan waktu tu dia mengucap dan dia redha kalau saat itu Allah cabut nyawa dia. Pasal apa? Pasal mikir ke mati dah waktu tu. Tapi tak mati lagi, alhamdulillah. Jadi nak katanya kalau kita tahu bila kita mati, nescaya kita akan bertaubat. Tetapi ada juga orang dia tahu dia akan mati, tetap dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua jalan ini kita akan lalui. Untuk kita balik pada Allah, mati mengingatkan pada kita, berhentilah kita daripada berbuat dosa. Mari mengaji, muliakanlah kehidupan kita. Baikilah solat kita banyak cacat. Sebab tu jangan kita rasa sempurna semayang kita. Bak beri salam pun kadang-kadang tak sempurna dah kita. Kata guru saya, salam yang antara salam yang terbaik, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi baru paling. Assalamualaikum warahmatullahi baru paling dah kiri pula. Kita bak salam pun dah lepas dah. Antaranya kemudian dalam bak takbiratul ihram, cacat, banyak cacat celak. Ibadat semayang kita bak baca Fatihah pun cacat celak. Gitulah kita semayang 40 tahun kita rasa macam sempurna, sedangkan bila kita menuntut ilmu baru kita tahu betapa cacatnya ibadat yang kita buat selama ini. Nak bak semayang tuan-tuan, sebab semayang ni dia bak sensitif. Bak semayang ni niat pun kita kena jaga niat. Dia dalam bak semayang, saya mengaji dalam bak niat. Kebetulan mengaji dengan saya dalam bak niat. Bila kita semayang tuan-tuan, kita niat nak batal semayang kita dah terbatal. Sebagai contoh, ni nak semayang isyak lagi, kita niat dalam hati kita, aku kalau orang telefon kat gigi, aku nak berhenti semayang, nak angkat telefon. Kita niat saja gitu, semayang isyak kita terbatal. Sebab kita dah niat nak membatalkan solat kita. Ataupun orang puang biasa dia niat gini, dia jaga baby, dia letak baby dia atas sofa, dia pun nak semayang. Dia pun niat dah, aku kalau baby kejut lagi takut golek jatuh bawah, aku nak batal semayang lagi. Dia niat saja begitu, semayangnya telah terbatal. Ni ulama sebut, bukan reka, ulama sebut. Boleh rujuk balik kitab-kitab. Jadi nak katanya apa? Itu dalam bab niat saja. Kadang-kadang kita gitu mayang luar nak tunggu mak mari rumah, takut lagi mak tuk itu lagi. Nak cancel semayang.
Maka kalau niat sebegitu sudah terbatas solat kita. Sebab tu semayang ni dia barang sensitif. Bagaimana orang yang semayang berjemaah, semayang jemaah dia tak sah. Sebab apa? Akad takbir sekali dengan takbiratul ihram imam. Imam angkat takbir Allah, dia imam dah angkat takbir habis lagi, dia pun Allahu akbar juga. Sama dengan terimam, terbatas semayang dia. Bukan terbatas salat jemaah, semayang dia tu terbatas. Sebab berjemaah ada undang-undang dia, semayang seorang ada cara dia. Semayang berjemaah ada ilmu dia. Jadi sebab tu jangan buat lebih kurang. Ada orang dia buat lebih kurang. 40 tahun gitu semayang jemaah, imam dah angkat takbir. Bila habisnya takbiratul ihram imam, apabila ra yang terakhir disebut Allahu Akbar, ra yang terakhir disebut, maka baru kita boleh akad takbiratul ihram. Bukan tengok pada pelakuan imam, tapi mengikut lafaz takbiratul ihram imam. Sebab kita tak wajib tak tengok imam siap kita takbir. Tak wajib. Jadi maka melihat kepada, mendengar kepada takbiratul ihram. Sebab tu kena ngaji. Jadi maka berapa ramai orang yang tidak sembahyang dalam keadaan tidak sah. Maka dengan sebab itu disebut mati akan menyebabkan kita ni rasa nak memperbaiki amal ibadat ketaatan kita pada Allah. Kemudian kata ulama, jalan yang kedua yang disebut sebagai jalan ikhtiar yang kita boleh pilih. Kalau kita berasa nak kepada keampunan Allah, pilihlah jalan ni. Dan kalau kita rasa tak boleh pada keampunan Allah, tak payah pilih jalan ini. Apakah dia jalan tersebut? Satu je saya nak sebut pada malam yang mulia ini. Di antara jalan untuk kita mendapatkan keampunan yang banyak adalah dengan cara berjalan di atas jalan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli rumah Allah, tetamu rumah Allah sewaktu kita hidup di dunia ini. Khidmat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada rumah Allah ni dia banyak pahala tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang ada orang, baru ni ada satu masjid terbakar. Saya kata pada orang kampung tersebut, masjid kita terbakar adalah ujian Allah. Ujian sebab apa? Allah nak buka ruang sumbangan daripada orang kampung. Nak supaya sama-sama menyumbang untuk pembinaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu, apa sahaja yang terlibat dengan rumah Allah, dia banyak keampunan di situ. Kita berjalan tadi nak mari ke masjid kita ni, surau kita ni pun, waktu turun tadi Allah ampun dosa kita. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang bersuci menuju kepada salah satu rumah Allah untuk menunaikan kefarduan, maka langkah yang pertama Allah ampun dosa. Mari tadi Allah ampun satu dosa. Dosa setiap kali kita berjalan mari, Allah ampun dosa. Dah balik surau lagu mana? Sama juga. Pergi dan balik ganjarannya sama disebut. Jadi rasa bimbang. Mari dapat keampunan, balik surau dapat keampunan. Lalu kemudian dapat keampunan. Sebab tu kita disunat wuduk daripada rumah lagi. Jangan wuduk di surau ni, kena wuduk daripada rumah. Wuduk surau rugi. Jadi wuduk di rumah sebelum turun ke masjid, berwuduk dahulu di rumah. Jadi orang kita suka ambil semayang di sejid surau lagi. Pasal biaya free dia kata. Barang nak free semua. Jadi maka dengan sebab itu berwuduk di rumah dulu. Baru mari melangkah ke rumah Allah Ta'ala. Dapat keampunan Allah. Mari pula duduk dalam masjid surau kita ni. Duduk dalam rumah Allah. Maka disebut diutus malaikat khusus doa keampunan pada kita pada saat ini. Dengan doa Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya ya Allah. Sampai bila malaikat doa begini pada kita? Sampai kita keluar daripada rumah Allah, tidak ada lagi doa tersebut. Sebab tu duduk dalam rumah Allah pun biar berwuduk. Kita doa dapat doa daripada malaikat. Walaupun duduk saja dapat doa daripada malaikat. Sebab tu rumah Allah ni, dia masuk tu rasa tenang dah. Rumah Allah. Kalau rumah Allah itu rumah Allah yang paling lama di atas muka bumi, lagi rasa tenang. Pergi masjid-masjid hak lama-lama dah orang buat, dia lain perasaan. Apatah lagi masjid hak kita masuk, Masjidil Haram lagi ya. Turun tangga tengok Kaabah, nitik dah air mata. Orang pergi Mekah dia tahu. Dak semayang lagi, dak tawaf lagi, dak baca Quran, dak istighfar lagi. Hanya masuk masjid tengok Kaabah, menitik air mata. Sebab apa? Tenang duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Taala buat. Jadi maka sebab itu duduk pula dalam rumah Allah, didoakan keampunan oleh malaikat. Kemudian duduk pula dalam keadaan iaitu dalam majlis ilmu yang mengingatkan kita pada Allah. Berlipat kali ganda ketenangan Allah Taala beri pada kita sehingga terlelap pemuda.
Dok tu yang jadi mudah lelak semua. Tidur semua. Dok dia tidur. Tidur memang dia. Dok. Gitu sama. Kuliah sungguh-sungguh tidur. Tak tahu apa. Ada juga seorang isteri tu dia kata, Ustaz, suami saya di rumah payah tidur. Mari kuliah tidur semua. Saya kata tak apa, bawa semua mari kuliah. Biar dia tidur pun tak apa, saya kata. Dok, sebab saya dak arah lah orang tidur dalam kuliah. Dok, cuma biar beradab ni. Dok, ada satu tempat saya mengajar. Tidur netang tu depan meja kuliah. Depan ni. Depan ni. Wallahi dok nawak sikit. Ni berlaku pada diri saya. Tidur depan tu. Dok dah start kuliah garik lagi tidur dah. Saya wisalan dengan mic. Saya kata wisalan kuat sikit dalam hati ni. Harap-harap dia beralih tempat tidur. Tak beralih sekarang. Saya pun start kuliah. Pasal malah nak tegur. Pasal jemaah surah kampung tu dalam 5 orang rasanya. Dia amal 5 orang. Termasuk orang tidur dah tu. Ingat sampai hari ni. Pasal kita kuliah jasa ada orang. Tak ada orang balik. Pasal saya pernah juga pergi kuliah tak ada orang balik. Pergi kuliah ada satu surah Terengganu kok, kalau sebut memang tu tak kenal lah daerah tu. Pergi kuliah garing, pergi kuliah surah ni, pagar dia tutup, dia keliling dia pagar dia tutup, surah gelap. Jadi pagar tutup, saya pun cari masjid berdekatan. Pergilah masjid berdekatan. Pergi masjid berdekatan, pergi semayang, sudah garing, sudah semayang maghrib, dah baca doa, pergi salam, kembali lalu pergi surah, takut jemaah tunggu. Pergi gelap juga. Saya pun telefon AJK, saya kata bukan jadual saya malam ni. Dia kata Allah, dia ingat sekarang Ustaz. Biasa kalau tak ada kuliah, tak ada orang mari semayang jemaah, berat nanang tu. Dia dah ingat nak royak ke makmum. Kira pakai dak jemaah surat. Jadi macam-macam peseng AJK dak. Jadi jemaah ni gitu tadi. Tidur daripada awal sampai isyak tidur. Sampai isyak tu orang bang isyak baru dia bangun. Saya kata dalam hati, saya kata dak aja lagi orang aku jumpa orang paling tenang sekali. Dia paling tenang sekali. Jadi sebab itu tuan-tuan tak apalah. Tidur tak ada masalah. Cuma janganlah tidur gitu. Main apa? Tidur netang terus. Netang bukan tidur comok. Jadi maka dengan sebab itu, kita nak tidur biar beradab. Depan. Kalau cari tempat-tempat nusuk. Kalau berasa ngatuk mata sangat, cari tempat nusuk di belakang. Jangan tidur depan ustaz. Berasa hati ustaz kita hilang keberkatan kita dalam pengajian. Gitulah. Saya gitu tuan-tuan. Sebut semua pada sahabat. Kalau nak main telefon, kalau nak belunjur depan Tok Guru sekalipun, duduk kat belakang-belakang sikit. Biar berselindung. Biar Tok Guru kita tak nampak. Tak ada masalah. Ni dok depan Tok Guru main telefon. Sembang depan ustaz. Ni maka dengan sebab itu tuan-tuan, mari rumah Allah keampunan yang begitu banyak. Terkumpul keampunan yang begitu banyak bila kita mari di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli rumah Allah. Macam baru ni di Masjid Ibrahimi Pasir Putih Kelantan, meninggal seorang waktu asar, muslimat. Solat asar rakaat kedua waktu sujud dia meninggal dunia. Bila cek-cek dia ni memang ahli rumah Allah. Sebab itulah yang kita harapkan. Bila kita duduk di atas jalan rumah Allah, mati pun kita di atas jalan rumah Allah Ta'ala. Maka kembali pada ayat yang pertama kita baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, segeralah kamu kepada jalan keampunan Allah. Sebab tu tuan-tuan, tiap-tiap waktu jangan tinggal istighfar, minta ampun pada Allah. Tiap kali lepas mayang jangan tinggal sekurang-kurang 3 kali istighfar. Paling-paling tidak. Tambah baca doa pun biar kita sempat istighfar 3 kali. Ni Dr. Imam baru salam belah kanan, makmum pahatang motosikal dah tembok. Laju dak dang istighfar. Biar kita sempat istighfar 3 kali. Lepas pada tu sebelum tidur istighfar pula sekurang-kurang 3 kali istighfar. Dan setiap hari sekurang-kurang 100 kali istighfar, minta ampun pada Allah supaya kita mati dalam keadaan tidak membawa bebanan dosa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah tuan-tuan sebagai kosiarekah pada malam yang mulia ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu saya minta maaf. Kekurangan daripada diri saya sendiri. Seperti biasa tuan-tuan, saya turun ke Mama ni kerana kita sambil-sambil mengumpul dana untuk kompleks saya sekarang ni. Kompleks saya sedang buat surah di kampung atas tu, kat nasi dagang atas tu lah. Jadi kalau siapa-siapa ada peluang ni makan nasi dagang, anda jemput singgah tapak kita. Sekarang ni kita sengah duduk piling 420 batang tiang piling. Dengan kos kita telah bayar 200,000 untuk kita buat projek surau kita ni. Sebab dia tepi sungai, tanah lembut sikit.
Jadi engineer minta suruh kita piling. Jadi sekarang ni piling tengah jalan. InsyaAllah dana ni kita terus sampai siap. Jadi tuan-tuan niat tabung belakang tu, niatlah dengan niat untuk bina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga saham tersebut mengalir pada mak dan ayah kita juga. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada malam yang mulia ni, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin.